Datuk Speaker, di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana saya melihat kesungguhan kerajaan untuk memerangi gejala rasuah yang makin parah di negara kita. Kerajaan telah memperuntukkan jumlah sebanyak RM338 juta. Namun demikian, saya ingin membawa kepada perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kesungguhan beliau untuk memerangi rasuah di negara kita mungkin tergendala kerana ada unsur-unsur dalam SPRM yang boleh menyalahgunakan kuasa sehinggakan ada beberapa kes-kes tertentu sahaja disiasat dan dituduh. Saya menggunakan contoh. Baru-baru ini kita digegarkan dengan berita mengenai rasuah yang melibatkan penyalahgunaan dana yang melibatkan HRD Corp, Human Resource Corporation, di mana laporan Ketua Audit Negara tahun 2024 telah membongkarkan bahawa ada skandal yang melibatkan pemberian geran latihan berjumlah 51.6 juta ringgit, di mana jumlah ini telah diberikan kepada hanya 307,026 individu sahaja. Saya juga difahamkan bahawa ada kehilangan dana sebanyak 49.38 million pelaburan, kehilangan pelaburan bernilai 3.73 bilion, termasuklah pembelian menara ikhlas untuk jumlah 202 million ringgit. Kita juga mendengar bahawa pegawai eksekutif telah diminta untuk bercuti. Saya sekarang mendengar cerita yang amat membimbangkan. Kononnya beliau telah diminta untuk kembali bertugas. Apa yang berlaku? Kita telah membahaskan perkara ini di Parlimen. Kita telah minta supaya tindakan diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat. SPRM telah melakukan serbuan ke HRD Corp. Tiba-tiba pegawai yang terlibat diminta untuk kembali bertugas. Saya mohon penjelasan daripada menteri yang berkenaan. Saya juga menyokong tindakan diambil dengan tegas ke atas mana-mana ahli politik yang menyogok dan menyimpan duit di rumah yang dikenali sebagai safe house. Baru-baru ini kita mendengar seorang ahli politik yang terkenal telah menyogok sebanyak 5 juta ringgit wang, dan wang ini telah disita oleh SPRM. Di sini saya juga menyuruh supaya tindakan tegas diambil ke atas semua individu-individu yang terlibat dalam skandal 1BN, satu Bestari Net, di mana jumlah skandal yang dikatakan terlibat adalah lebih kurang bernilai 4 bilion ringgit. Umum mengetahui bahawa kontrak ini yang melibatkan satu Bestari Net telah dianugerahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia kepada YTL Corporation pada tahun 2011 ketika Yang Berhormat Pagoh menjadi Menteri Pelajaran. Saya mohon perkara ini juga disiasat. Pada kesempatan ini, Timbalan Speaker, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menegur kerajaan dengan cadangan untuk mengubal dan membentangkan rang undang-undang tahanan di rumah, house arrest. Timbalan Speaker, ada desas-desus atau bisikan orang ramai bahawa rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sedang digubal untuk banduan-banduan tertentu. Saya tidak mahu menyatakan nama, tetapi nama Najib Tun Razak diulangi beberapa kali. Saya sebagai backbencher hanya ingin menyuruh kerajaan supaya waspada dengan cadangan atau rang undang-undang atau Akta Tahanan Rumah ini. Kerana rang undang-undang Akta Tahanan Rumah ini sudah memulakan banyak polemik di luar sana. Kalau kerajaan ingin mengambil pendekatan bahawa hanya orang-orang tertentu saja yang dilayak ditahan di rumah, perkara ini perlu dijelaskan dengan lebih teliti dan jelas mengenai siapa yang layak untuk ditahan atau menjalani tempoh pemenjaraan di rumah, kerana kita tidak mahu perbezaan di antara dua darjat berlaku di negara kita lagi. Dalam konteks ini juga, saya tidak melihat apakah perbezaannya, kerana dalam satu bab, kerajaan menggunakan Akta SOSMA untuk menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam Global Equine Services dan Business Holding Sdn Bhd. Saya merasakan bahawa ia adalah salah untuk menggunakan SOSMA. Saya telah menentang SOSMA dari dulu lagi apabila ahli-ahli parlimen adun-adun daripada DAP ditahan di bawah SOSMA. This is a draconian law, Timbalan Speaker. Dan saya sebagai peguam menyatakan tentangan saya. Saya ingin menentang kepada penggunaan SOSMA ke atas semua individu-individu yang terlibat dalam kes Global Equine Services Business Holding Sdn Bhd. Kalau ada keterangan,
tuduh mereka di mahkamah. Jangan gunakan SOSMA kerana undang-undang itu adalah undang-undang yang zalim.